Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Fala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Yang bahagia Tuan Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka, Timbalan Pengarah, Tuan Kanan, seterusnya hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertamanya izinkan saya untuk mengambil peluang ini merakamkan setinggi-tinggi penghargaan saya dan terima kasih jazakallah khair pada kepimpinan DBP dan seluruh karyawan warga DBP kerana memberi peluang pada saya dan Institut Darul Ihsan untuk bersama dengan tuan-tuan dan perempuan sekalian. Saya mulakan ini kerana pada 19 hari bulan Januari yang lalu, tarikh keramat tersebut di mana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada waktu itu meluncurkan buku Madani sebagai kerangka reformasi dasar negara bagi PM10 dan juga kerajaan perpaduan yang beliau pimpin. Jadi pada saya 19 hari bulan itu saya sebut tarikh keramat kerana walaupun IDA bertanggungjawab, Institut Darul Ihsan bertanggungjawab membidani kelahiran idea Madani ini, tetapi bila dah disegahkan kepada secara rasminya pada 19 bulan, maka saya kira tanggungjawab itu adalah tanggungjawab pihak pemerintah, kerajaan untuk meneruskan, untuk memastikan idea besar membina negara Madani ini dilaksanakan. Jadi bila kami masih lagi dipanggil, malam tadi saya dengan Ketua Pengarah FAMA dan pimpinan FAMA seluruh negara di Port Dickson. Minggu lepas saya di Sabah dan kemudiannya di Kementerian Wanita LPPKM. Jadi suatu yang amat menyentuh hati kami ialah sebab IDA ini bukan entiti DLC ataupun agensi yang secara langsung terkait dengan mana-mana kementerian di peringkat pusat maupun juga di peringkat negeri. Kami hanyalah sebuah think tank yang ditubuhkan pada tahun 2015. Sedikit bagi latar belakang ta'aruf kami di Institut Darul Ihsan. 2015 Institut Darul Ihsan ini ditubuhkan dan untuk memberi tumpuan membantu Kerajaan Negeri Selangor dalam konteks dasar dan polisi inisiatif-inisiatif di bawah kerajaan negeri. Kami menghasilkan banyak kajian termasuk impact study terhadap semua inisiatif yang dilakukan di peringkat Negeri Selangor. Dan di samping itu mulai 2018, bahkan sebelum itu lagi pun, memang kami juga membantu Datuk Seri Anwar Ibrahim selaku waktu itu semasa beliau dalam penjara, dan kemudiannya 2018 buat pertama kalinya semua kita tahu sejarah itu di mana berubah kerajaan di peringkat pusat dan Datuk Seri Anwar Ibrahim
sepatutnya dijanjikan pada waktu itu menjadi Perdana Menteri dalam tempoh 2 tahun. Tapi sejarah lah saya sebut itu. Kenapa saya mulakan dengan 2018 itu? Kerana buku Madani ini mulanya kisah nak membukukan kandungan yang mungkin kita boleh tengok slide yang pertama. Ada technical bantu. Usaha untuk melahirkan kandungan membangun negara Madani ini bermula pada tahun 2018. Apabila pada waktu itu setelah berubah kerajaan dan Datuk Seri Anwar dijangka menjadi Perdana Menteri dalam masa 2 tahun, maka beberapa orang teman-teman khususnya yang rapat dengan beliau dari dalam dan luar negara, termasuklah di Georgetown University, di Future Study Foundation di London, di Triple IT, International Islamic Talk, di UIA, dan rakan-rakan rapat beliau. Kalau sekiranya Datuk Seri Anwar jadi Perdana Menteri, apa agenda yang beliau nak bawa untuk membangunkan negara Malaysia? Jadi pada waktu itu kita cuba menghimpunkan bahan-bahan dan juga koleksi, termasuk buku-buku yang beliau baca sewaktu beliau berada dalam penjara. Dan ada beberapa siri lah pertemuan, masuk di London, di Georgetown, kemudian ada berlaku COVID waktu itu, terpaksa tangguh sekejap, kemudian tak boleh keluar, banyak buat di UIA, di Janda Baik, di Langkawi, sehingga akhirnya draft itu dapat disiapkan pada awal tahun lalu. Dan kemudiannya diluncurkan pada bulan 10 tahun lepas di Hotel Dorset. Naskah awal Madani ini ditulis dalam bahasa Inggeris dengan tajuknya Script, SCRIPT. Script itu Sustainability, Compassion, SCR Respect, I Innovation, P Prosperity, dan T Trustworthy. Jadi skrip itu adalah judul asal buku Madani ini yang ketika diluncurkan pada bulan 10 tahun 2022. Sebelum bulan 10 lagi saya rasa. Sebab pada bulan 10-nya ada satu acara lagi dibuat di Hotel Tamu di Kampung Baru, di mana ketika itu oleh kerana dah dekat Pilihan Umum yang ke-15, maka pimpinan dalam Pakatan Harapan meminta supaya buku skrip ini diterjemahkan ke bahasa Melayu. Jadi dalam masa yang singkat, sebab itu saya kena minta maaf banyak-banyak pada orang di Dewan Bahasa ni. Sebab ada banyak kesilapan dari segi penggunaan bahasa di situ, sebab memang kita buat secara segeralah untuk diluncurkan, dan itulah datang tajuk Madani. Datang Madani. Saya nak berikan latar belakang ini kerana Madani itu, MADANI itu sebenarnya mewakili maksud SCRIPT, script. Jadi Madani itu ialah bukan macam yang kalau dalam tafsiran yang diberikan dalam Dewan Bahasa itu ialah maksud Madani itu, tapi ini MADANI itu mewakili framework ataupun kalau dalam buku skrip itu disebut sebagai drivers yang
dirumuskan hasil perjalanan dan perjuangan hidup. It's a journey, dengan izin Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang kami himpun dari tahun 70-an, 80-an, 90-an sehinggalah beliau diangkat menjadi Perdana Menteri. Perkara ini penting untuk semua faham terlebih dahulu, kerana Aidil Madani ini bukan datang kerana Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Aidil Madani ini bukan kerana kita nak ganti oleh kerana tukar Perdana Menteri, maka keluarga Malaysia jadi membangun negara madani. Kerana setiap Perdana Menteri ada tema, brand yang dia bawa. Tapi tema madani yang Datuk Seri Anwar Ibrahim bawa ini ialah satu perjalanan hidup beliau dalam mengangkat maksud membina sebuah negara bangsa. Ia ada kaitan dengan soal membina tamadun bangsa. Bahkan bagi siapa yang mengikuti latar belakang ini, kalau kita masih ingat, tak silap saya pada tahun 1984 ataupun 84 atau 85 dalam satu majlis yang disebut Majlis Istilal di Jakarta, buat pertama kalinya Datuk Seri Anwar membentangkan idea negara madani ini. Dan ketika beliau berada dalam kerajaan 1994, kalau tak silap saya, di UKM ada satu simposium seminar negara madani di mana Datuk Seri Anwar sekali lagi mengolah semula maksud negara madani ini. Semua buku-buku ini masih ada lagi, koleksi ini. Sayangnya saya ada kawan yang pinjam daripada saya. Ada 2 buah buku selepas simposium atau seminar di UKM itu. Satu ialah tentang negara madani dan satu lagi diterbitkan oleh Berita Publishing dengan tajuk-tajuk yang diolah yang membawa maksud kepada membina atau membangun negara madani. 1996, kalau sesiapa yang masih ingat, ketika itu Datuk Seri Anwar menukilkan di Asia Renaissance, kebangkitan Asia, yang cuba untuk membina satu worldview baru tentang konsep ekonomi. Sebab ketika itu disebut tentang the four tiger di rantau Asia ini, Singapura, Malaysia, Hong Kong dan Taiwan, dianggap sebagai kebangkitan blok ekonomi baru yang memberi kesan kepada bukan saja geoekonomi dunia, termasuk juga geopolitik di rantau Asia dan juga di dunia pada waktu itu. Dan Datuk Seri Anwar ketika itu menulis buku Asia Renaissance, Kebangkitan Asia. Kalau siapa yang baca, buat pertama kali dihuraikan tentang konsep ekonomi manusiawi, human economy. Buku itu diterjemahkan dalam banyak bahasa dan disebar luas di seluruh dunia, menjadi bahan pembacaan dan kajian. Dan kemudiannya kita semua tahulah apa yang berlaku 1998, di mana Datuk Seri Anwar terkeluar daripada kerajaan, berada di luar dalam gerakan reformasi, keluar masuk penjara 11 tahun, dan dalam masa tempoh 11 tahun itu ada senarai buku-buku yang beliau hadam dalam penjara. Dan sebab waktu itu, bila cerita sikitlah latar belakangnya, bila peguam masuk, dia akan tulis jodol-jodol buku yang dia minta, dan terpaksa dicarilah buku tersebut untuk dihantar melalui peguam untuk beliau baca. Kemudian ada juga tulisan surat-surat yang beliau tulis kepada sahabat-sahabat beliau
yang berkait dengan worldview, pandangan beliau dari dalam tentang apa yang berlaku kat luar. Jadi saudara sekalian, Madani yang ada di hadapan kita, buku Madani yang ada di hadapan kita itu ialah bukan suatu yang berlaku secara kebetulan. Kontennya tak susah. Kalau saya harap yang mana dah dapat buku, yang dah baca, ataupun yang belum dapat, insya-Allah cuba akan kita pastikan dapat. Dia hanya dua bahagian penting aja. Bahagian yang pertama, dia memberikan mukadimah, hipnosis, apa yang dihasratkan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan kemudian diikuti dengan konsep kerangka asas, naratif Madani itu. Ya. Kemudiannya, bahagian yang kedua ialah bagaimana setiap kerangka tersebut, contohnya M itu disebut sebagai mampan, ya, diberikan takrifan yang menariknya dalam buku itu diberikan apa takrifan yang secara konvensional, tetapi diberikan juga takrifan dalam konteks perspektif Madani yang ditulis ini. Dia kata takrifan kita. Dan disusuli dengan bagaimana kerangka tersebut ataupun nilai yang berkenaan itu dapat diterapkan dan dilaksanakan dalam konteks dasar ataupun gerak kerja strategi dalam konteks membina ataupun membangun negara bangsa Malaysia. Saya sebut ini, saudara sekalian, kerana dalam buku ini, apa yang menyebabkan ada tafsiran konvensional dan tafsiran kita itu, kerana keenam kerangka ini diusulkan sebagai kerangka yang sangat penting dalam konteks membina negara bangsa dengan mengambil kira apa yang disebut sebagai post-normal situation ataupun senario post-normal ini. Lebih-lebih lagi setelah berlaku pandemik COVID-19 dan juga krisis ekonomi termasuk krisis politik kalau dalam konteks Malaysia ini, maka kita berhadapan dengan satu situasi yang penuh dengan kecelaruan. Disebut dalam bahasa asal dalam skrip itu chaotic. Bercelaru dan ia berlaku simultaneously. Dia berlaku secara serentak. Sehingga sukar untuk kita nak meramalkan dan membuat keputusan tentang bagaimana masa depan yang kita akan hadapi dan bagaimana kita nak memutuskan strategi atau tindakan bagi menghadapi krisis yang ada di hadapan kita. Dalam bahasa yang paling mudah saya selalu sebut, yang paling pasti tak pasti. The most certain is very, very uncertain. Kerana situasi kecelaruan yang berlaku akibat daripada post-normal itu. Saya ambil contoh selalu di mana-mana bila saya bercakap, saya ambil contoh tentang pembahagian strata ekonomi aja. T20, M40 dan B40, M40 dan B40. Itu tafsiran awal dalam perancangan ekonomi, dalam perancangan strategik untuk memulihkan kehidupan ataupun memberikan kesejahteraan rakyat dalam konteks harga barang, kos sara hidup dan kesejahteraan dalam kehidupan. Maka itu diguna pakai untuk membina strategi bagi membantu kumpulan-kumpulan yang berkenaan. Tetapi setelah pasca COVID, antara kita sedar atau tidak, kumpulan B40 itu
tidak lagi duduk dekat B40 tapi telah jatuh di bawah paras kemiskinan. Dia hilang kat situ. Dan M40 itu dah jadi B40 pula. So kalau pendekatan kita dari sisi penyelesaian kepada nak membantu mengangkat kehidupan ekonomi rakyat, kalau kita masih lagi terperangkap dengan kerangka yang berkenaan, maka kita tidak menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh kelompok-kelompok yang berkenaan. Kan? Bahkan lebih parah lagi, kita semua tahu akibat daripada pandemik itu, dia bukan hanya perubahan daripada M40 jadi B40 dan B40 itu terus ke paras kemiskinan, kita timbul pula apa yang disebut urban poverty, kemiskinan bandar. Dan kesan itu memberi pula impak kepada kehidupan sosial rakyat. Antara isu besar yang kita terpaksa tangani, khususnya di Kementerian Kesihatan sekarang, apa dia? Isu mental health yang menjadi kesan besar kepada kehidupan kekeluargaan warga. Jadi saudara sekalian, apa yang saya bentangkan dalam konten madani itu ialah ia nombor satu, merumuskan perjalanan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang saya sebut tadi dari dekad 70-an, 80-an sehinggalah beliau menjadi Perdana Menteri. Dan ia sebenarnya satu rumusan proses membina negara bangsa yang bukan berlaku, saya sebut, secara kebetulan. Ya, ia satu perjalanan yang panjang dan sukar, ya. Dan dalam masa peluncuran di PICC, Datuk Seri Anwar Ibrahim mengingatkan kita bahawa kita telah sampai kepada satu detik penting dalam sejarah membina negara bangsa di mana di sebalik kemanjemukan yang kita ada, kita harus memikirkan bagaimana untuk menjamin kesejahteraan rakyat, melawan kebobrokan dan kebejatan rasuah, penyelewengan dan tidak kesamarataan. Ketika di City Corp Jakarta menjadi undangan Presiden Jokowi, ketika beliau menyampaikan public lectures-nya, Saudara Khalil Tanjung dalam sesi soal jawab bertanya kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, apakah impian bapa sekiranya bapa apakah impian bapa sebagai Perdana Menteri Malaysia? Jawapan Datuk Seri Anwar tu bagi saya ringkas tapi menepati maksud apa yang ada dalam membangun negara madani ini. Datuk Seri Anwar menyebutkan bahawa yang saya impikan ialah sebuah bangsa Malaysia yang sejahtera, harmoni dan dapat memberikan keadilan untuk semua. Very precise bagi saya jawapan tersebut, dan kalau itulah yang nak disampaikan, maka maksud yang diberikan dalam Kamus Dewan Bahasa itu sebenarnya memenuhi hasrat apa yang ada dalam madani ini. Bahkan saudara, walaupun ada perdebatan tentang apakah madani ini menggunakan rujukan yang Islamik, yang liberal, yang plural dan asas apa yang diguna pakai, saya fikir itu bukan perdebatan yang perlu dibuat sekarang ini. Barangkali semalam, tak silap saya semalam atau kemarin, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Amiruddin Syari selaku Ahli Parlimen Gombak ketika perbahasan menjunjung kasih titah Kebawah Duli Yang di-Pertuan Agong, ucapan beliau tu pada saya cukup menarik dan saya dah minta teman-teman di IDEC untuk ambil daripada handset Parlimen itu, sebab beliau dengan jelas menyebutkan bahawa cerita madani ini bukan baru. Kalau Anwar memulakan 5 dekad yang lalu, tapi jangan lupa ketika baginda Rasulullah SAW berhijrah dari membawa pengikut-pengikut baginda daripada Mekah ke Yathrib, dan kemudiannya bila sampai di Yathrib ada konsensus, ada perundingan dengan etnik
kabilah puak yang berbeza-beza, dan kemudiannya kita semua tahu Ustaz Salahuddin ada depan ni, di mana Sahifah Madinah hingga Yathrib bertukar menjadi Madinatul Munawwarah, the enlightened city, city yang bandar yang memberikan, bandaraya yang memberikan cahaya. Jadi ini bukan retorik seorang Perdana Menteri yang menggantikan seorang Perdana Menteri yang lain nak memberikan ini jenama baru yang saya nak bawa. Tapi bagi saya, saudara-saudari sekalian, sebagai orang yang terlibat secara langsung melihat bagaimana proses yang berlaku dan kemudiannya perjalanan buku ini hingga ia dihasilkan menjadi sebuah kerangka untuk membina negara bangsa, ini suatu yang sangat berharga kerana kita semua maklum setelah lebih 65 tahun kita melepasi zaman kemerdekaan, cerita membina negara bangsa Malaysia ini masih lagi dianggap sebagai work in progress, makna kerja yang belum selesai. Dan dengan perkembangan mutakhir yang berlaku dalam konteks politik, sosial dan ekonomi dalam negara, di rantau dan juga geopolitik dunia, saya fikir untuk kita move forward, kita mesti ada keberanian untuk berfikir di luar kotak kebiasaan. Sebab bila kita berhadapan dengan perubahan kepimpinan dan kerajaan, selalunya orang menganggap perkara ini perkara biasalah. Ya, biasalah Perdana Menteri berubah, kerajaan berubah, dan yang lebih berbahaya lagi kalau khususnya di kalangan penjawat awam, bahkan di kalangan rakyat masih lagi berfikir secara demikian, dan kita tidak akan bergerak ke mana-mana. Sebab kita semua maklum perubahan yang berlaku dalam suasana dunia yang lebih terbuka, dalam suasana ledakan maklumat yang ada di hadapan kita, perubahan itu berlaku sangat pantas, dan kalau kita tidak uruskan perubahan ini dan hanya menerima perubahan ini sebagai satu fitrah yang kemenjadiannya berlaku, memang berlaku, yang kita kena hadap, maka itu sangat bahaya kerana ada orang lain yang akan menentukan masa depan kita. Because if we do not manage, kalau kita tidak uruskan perubahan ini dan kita tidak menentukan masa hadapan kita, maka percayalah dalam suasana yang ada sekarang ini, ya, keterbukaan yang dari sudut sempadan dunia yang tanpa sempadan ini, dia akan memberikan ancaman kepada kedaulatan kita sebagai sebuah negara. Jadi saudara sekalian, dengan latar belakang tersebut, dengan latar belakang tersebut, saya merumuskan, saya ingin merumuskan, sebab ini apa yang slide saya ni ada, sebenarnya saya ambil daripada buku Madani itu sendiri, dan ada kita bekalkan soft copy-nya untuk saudara baca kemudian nanti, di mana visi dan kerangka dasar membangun negara madani ini ialah dengan, boleh kita pergi slide yang berikutnya. Ya, dia sebagaimana yang saya telah ulas sebentar tadi, iaitu sangat penting untuk memahami sejarah dan latar belakang kenegaraan. Ya, sebab itu jangan ingat madani ini suatu yang terputus daripada apa yang pernah dibawa oleh almarhum Yang Mulia Tengku Abdul Rahman, pemimpin-pemimpin yang terdahulu, Tun Razak, Tun Hussein On, termasuklah Tun Mahathir, Datuk Seri Najib, sehinggalah sampai kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya fikir setiap kepimpinan yang ada ini, mereka telah pun meletakkan latar belakang yang memberi kesan kepada pembinaan negara bangsa Malaysia. Sebab itu antara tindakan awal, tak tunggu 100 hari, 30 hari yang pertama,
kalau saudara lihat, Datuk Seri Anwar meletakkan isu MA63 itu sebagai antara agenda yang perlu diselesaikan segera. Sebab itu agenda yang dah tertangguh dalam konteks negara bangsa Malaysia yang begitu lama. Dan itu bukan suatu yang Datuk Seri Anwar Ibrahim nak lakukan. Tapi saya sebut tadi, ia suatu yang tertangguh. Kita merdeka tahun 57 dengan Persekutuan Tanah Melayu yang kemudiannya berubah menjadi tahun 1963 iaitu Persekutuan Malaysia, di mana wilayah Sabah dan Sarawak termasuk Singapura yang kemudiannya tahun 1965 meninggalkan gabungan ini, menubuhkan negara Malaysia ini yang melibatkan pelbagai kaum etnik. Dan ini bukan suatu yang terpaksa kita pikul beban itu. Lebih-lebih lagi selepas pilihan raya umum yang ke-15. Apabila berlaku, saya fikir suatu pertembungan yang sangat tajam dalam konteks pertembungan kaum, bangsa, etnik, bercampur pula dengan agama lagi, hingga ia menjadikan suatu keadaan yang amat tidak selesa, khususnya bagi warga yang mahukan keamanan dan kesejahteraan yang ada ini dapat kita teruskan bagi membolehkan kita meneruskan agenda membina negara bangsa. Jadi kita perlu mengekalkan nilai-nilai tradisi yang kita kongsi bersama dalam konteks kemajmukan yang saya sebutkan tadi, dengan tumpuan iaitu pada tata kelola, iaitu good governance itu. Sebab itu ketika beliau menyampaikan ucapan ulung untuk kursi almarhum Siddiq Fadil di UNICEF 2 minggu yang lepas, reformasi pendidikan, Datuk Seri Anwar Ibrahim menyebutkan tentang pentingnya guiding ideas. Sebab yang sangat diperlukan di luar sana oleh rakyat kebanyakannya, khususnya anak-anak muda kita, ialah bagaimana kita perlu merangka satu pendekatan yang lebih terangkum, dalam waktu yang sama menghargai kerencaman ideas yang pelbagai dalam suasana di mana kita lihat maklumat berada di hujung jari, sosial media menjadi medan platform yang sangat dominan untuk orang berkomunikasi dan berwacana. Seterusnya dalam saya ingin berkongsi juga, maaf, slide yang berikutnya, saya merumuskan dua perkara penting keperluan untuk kita melaksanakan agenda membangun negara madani ini, iaitu pertama, kesiapsiagaan kita terhadap zaman pasca normal ini, post normal ini yang saya sebut tadi. Kita tidak boleh lagi pendekatan konvensional, tetapi pendekatan yang wesi, melihat situasi post normal yang berlaku dalam kehidupan kita sekarang. Dan ia merupakan usaha raya yang melibatkan semua pihak untuk kita menghadapi cabaran masa hadapan, dan magicnya ialah dia mesti berteraskan ilmu pengetahuan. Kerana saudara sekalian, kita kena bezakan dalam suasana ledakan maklumat dan pendekatan yang diguna pakai oleh sosial media. Maklumat ada di hujung jari. Semua orang ada maklumat. Semua orang dapat information. Tapi kita kena bezakan antara maklumat dengan ilmu ataupun knowledge. Sebab maklumat boleh dimanipulasikan. Maklumat can be fake. Maklumat boleh kita reka dan karya menggunakan kreativiti, apatah lagi dengan platform-platform sosial media. Tapi
ilmu pengetahuan, knowledge ini, dia ada kaitan dengan wisdom. Saya tidak bermaksud untuk memberikan ceramah politik, tapi saya kena sebut kesan ini dalam hingga menyebabkan berlaku kita buat pertama kali dalam sejarah partisipatif demokrasi, demokrasi berparlimen ini, kita berhadapi situasi hang parlimen. Kenapa? Kerana kita berhadapan dengan 4.7 juta, hampir 5 million pengundi baru, anak-anak kita yang umur 18 hingga 20 tahun. Tuan-tuan mungkin sedar, khususnya di kawasan-kawasan Malay Belt area, data di kementerian menunjukkan setiap 1,000 pelajar yang ambil SPM, 700 saja yang pergi tertiary level. 300 lagi sampai SPM tu habis. Dan mereka masuk ke pasaran kerja. Ada juga yang kemudiannya sambung TVET dan kemahiran, dan kemudiannya mula membina kehidupan mereka. Tapi saudara kena faham, proses pendidikan yang mereka lalui daripada sekolah rendah hingga tingkatan 5 itulah asas yang mereka guna pakai untuk membuat keputusan dalam hidup. Dan dalam pilihan raya, orang bermain dengan persepsi, orang bermain dengan sentimen. Sahabat saya, Saudara Khairul Arifin, penyelidik yang banyak buat kajian tentang pilihan raya. Dalam kajian pilihan raya yang kita lakukan sejak 2008 di UMCL oleh Profesor Datuk Dr. Ridwan Osman, hinggalah pilihan raya yang lepas, kami sentiasa saja dalam kajian lapangan yang dibuat mendapati akan ada 18 hingga 20% pengundi-pengundi yang hanya akan membuat keputusan untuk memilih calon dan parti yang mereka bersetuju dalam masa 48 hours, 48 jam sebelum pengundian. Itu psikik, orang kata pengurusan pilihan raya. Saya sentuh ni kerana kalau saudara lihat dalam pilihan raya yang lepas, dalam masa 48 jam itulah kita lihat bagaimana parti-parti politik, tak kiralah yang di pihak kerajaan ataupun pembangkang, pada waktu itu semua parti-parti politik strateginya the last 48 hours ialah melakukan apa yang dipanggil grand finale relay, himpunan besar-besaran, perarakan, sebab mereka membina sentimen, sebab proses membuat keputusan mengundi itu adalah proses subconscious, bukan proses conscious, yang dipengaruhi oleh emosi dan sentimen. Dan sebab bila masuk ke pusat pengundi itu, ke pusat mengundi, orang tak fikir lagi nak pangkah apa, dia dah ada keputusan dah untuk pangkah. Jadi itu, saudara, memberi impak yang sangat besar kepada hingga kita berhadapan dengan situasi hang parlimen. Walau bagaimanapun, sekali lagi sebagai penganalisis dan yang terlibat untuk buat penyelidikan, saya sebenarnya blessed dengan keputusan itu kerana buat pertama kalinya dalam sejarah negara bangsa, prinsip demokrasi berparlimen itu diuji. Dan kita jangan lupa, prinsip itu dilengkapkan dengan raja berperlembagaan. Itu trust kita membina tamadun dan membina negara bangsa ini 60 tahun yang lalu. Dan selepas pilihan raya umum yang ke-15, kepimpinan, bukan sahaja kepimpinan politik, parti politik, seluruh warga sebenarnya seperti berada dalam keadaan trauma kerana diuji bagaimana nak meleraikan situasi yang sedang berlaku itu. Dan saya yakin kita sedang berada di persimpangan untuk menuju apa yang kita panggil matured demokrasi. Percayalah, untuk pilihan raya umum yang akan datang,
tak ada parti politik pun yang boleh mendabik dada menjadi dominan, tapi yang dominannya ialah rakyat. Betul lah sebagaimana yang Datuk Seri Anwar menyebut puluhan tahun, sepanjang 5 dekad beliau memperjuangkan idea Madani ini, iaitu kuasa rakyat itu kuasa keramat. Dan saya percaya kebijakan yang diutarakan dalam Madani ini, next slide yang berikutnya, yang Malaysia Madani ini, kalau mengikut apa yang dinukilkan oleh Profesor Emeritus Dr. Osman Bakar, saya ambil apa yang disebutkan oleh Profesor Datuk Osman Bakar. Beliau menyebutkan Malaysia Madani yang dikemukakan oleh PM10 ini merupakan sebuah wawasan kenegaraan dan juga falsafah sosial. Wawasan kenegaraan dan juga falsafah sosial yang menggariskan 6 prinsip yang disebut Madani itu, iaitu pertamanya mampan, kemampanan. 2, E itu ialah kesejahteraan, sejahtera. D itu ialah bermaksud inovasi, daya cipta. E selepas D itu ialah hormat ataupun hormat menghormati. Kemudian N itu membawa maksud keyakinan, dan akhir sekali ialah ihsan. 6 prinsip ini dianggap Profesor Datuk Osman Bakar menyebutkan sebagai landasan nak membangunkan Malaysia yang lebih maju dan adil, which is bagi saya menepati apa yang dimaksudkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika menulis ataupun ketika menghasilkan karya membangun negara Madani ini. Hadirin hadirat sekalian, saya nak sebenarnya berhenti di situ kerana akan disambung oleh sahabat saya nanti. Kerana saya, matlamat utama saya ialah nak memberikan latar belakang macam mana Madani ini ada di hadapan kita. Ya, dan secara peribadi dalam usia yang saya ada sekarang, dah umur 65 tahun ni, saya amat bersyukur kepada Allah SWT kerana diberikan peluang untuk berada dalam waktu di mana kita semua, termasuk yang kita yang berada dalam Dewan ini, akan menjadi sebahagian daripada akan meninggalkan legasi sejarah yang akan diingati oleh anak cucu kita yang akan datang. Kerana di bahagian akhir buku ini, ya, boleh bagi slide saya yang akhir, yang akhir sekali. Okey. Pertama, Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam buku ini menyebutkan bahawa model kerangka membangun negara Madani ini bukan suatu yang lengkap dan perfect, ya. Ia bukan suatu yang muktamad. Ia hanyalah satu bahan yang beliau sebut ketika peluncuran di Hotel Dorset. Saya masih ingat lagi, beliau menyebutkan bahawa it's not about me becoming the Prime Minister of the country. Ini bukan soal saya menjadi Perdana Menteri. Siapa juga yang mahu kita angkat untuk menjadi memimpin negara ini, untuk mengangkat harakat dan darjat anak watan dan negara ini, meletakkan dia ke atas landasan menjadi negara yang dapat membina tamadun yang cemerlang dan gemilang, boleh menggunakan apa karya ini untuk berbahas, berbincang. Dia ada diskurs sebab dia bukan top bottom. Sebab tu bagi saya melihat pentingnya selepas ini ada diskurs, ada wacana, ada town hall, ada libat urus, ada round table discussion yang melibatkan semua pihak, kerana baik pimpinan atau rakyat mempunyai tanggungjawab yang sama dalam membina tamadun bangsa. It's about empowering the nation. Dan kerana itu Datuk Seri Anwar Ibrahim menyebutkan di bahagian akhir buku ini, hasil ini bukanlah suatu yang muktamad, dan saya hasilkan ini
sebagai dedikasi saya untuk seluruh rakyat Malaysia, dan beliau mengungkap pesanan yang ditinggalkan oleh tokoh agung Melayu Nusantara, Jose Rizal, pemimpin besar yang diangkat di Filipina dalam karya novel beliau Noli Me Tangere. Dia sebut tentang, aku tidak menulis untuk generasi ini, aku menulis untuk zaman yang lain, dan jika generasi ini membacanya, tentulah mereka akan membakar sekalian buku ini dan segala tulisanku. Sebaliknya, generasi yang mampu mentafsirkan tulisan ini, mereka akan menjadi generasi yang terpelajar. Mereka akan memahami aku dan berkata, tidak semuanya nyenyak tidur di perkataan malam pada zaman moyang kita. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah SWT memberikan segala kebaikan kepada kita, memberikan kita, membuka minda kita dengan wisdom, kebijaksanaan, kerana tanggungjawab membina negara bangsa ini adalah tanggungjawab setiap warga Malaysia yang mempunyai hak yang sama yang disebut sebagai the constitutional right, hak yang telah diperlembagakan dalam perlembagaan. Dan itu asas kita dalam membina tamadun dan negara bangsa Malaysia. Wallahu a'lam wa billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bi islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pertamanya terima kasih kepada saudari pengurusi majlis yang saya hormati, Dr. Ketua Pengarah yang dikasihi Datuk Ismail Yusof, barisan kepimpinan Dewan Bahasa dan Pustaka, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian. Pertamanya saya merasa agak nostalgia lah dengan Dewan Bahasa ni. Kerana yang pertamanya, saya dari sejak bangku sekolah bersama dengan rakan sekolah saya lah, saudara Fazli Tajwid. Kami satu sekolah dulu. Pernah terlibat dalam forum remaja yang digerakkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Jadi kami mendaki forum remaja ni, saya ingat dari peringkat sekolah, daerah, alhamdulillah pernah ke peringkat negeri, menang peringkat negeri, dan pernah pergi ke peringkat kebangsaan 2 kali. Tapi kalah di kebangsaan lah. Moderatornya saudara Fazli Tajwid. Saya jadi salah seorang panel. Jadi itu satu program yang saya fikir cukup membina. Kerana ketika itu kami terpaksa bacalah semua majalah-majalah dalam Dewan Bahasa dan Pustaka. Saya ingat kita langgan baca. Dan malah majalah Dewan Siswa itu saya rasa antara perkara penting lah yang membantu saya dengan rakan-rakan Dewan Masyarakat untuk cemerlang dalam SPM dan juga seterusnya boleh sampai ke tahap pada hari ini. Alhamdulillah. Dulu kamus Dewan tu berat kan? Kita usung semari. Sekarang ni alhamdulillah Google aja dah ada dah daripada kamus Dewan dan sebagainya. Ini satu yang besar. Kedua, Dewan ini juga pernah beberapa kali masa di peringkat mahasiswa selaku aktivis di dalam Persatuan Kebangsaan Pelajar Islam Malaysia PKPIM dan juga ABIM, saya terlibat. Jadi banyak kali kita menganjurkan seminar di sini. Jadi saya fikir syabaslah diucapkan ke semua karyawan Dewan Bahasa dan Pustaka yang saya fikir adalah teras utama, khususnya di bawah Kementerian Pendidikan. Sahabat saya juga, YB Fadlina Siddiq, kami kedua-duanya dalam bidang undang-undang, graduan daripada Universiti Islam Antarabangsa. Kita melihat dua DBP ini sebagai suatu tonggak utama yang perlu dan juga perlu untuk diperkasa dan memperkasakan perjuangan orang Melayu, perjuangan bahasa Melayu, perjuangan meningkatkan martabat bangsa. Dan saya fikir itu jelas dikemukakan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri daripada awal lagi, dan sejak daripada beliau terlibat dalam aktivis pelajar, dalam reformasi, dalam membangun negara.
beliau menjemput perkara ini sebagai satu perkara yang cukup tuntas. Baik, naskah yang berada di depan saudara dan sekalian ini adalah naskah yang telah dihuraikan oleh Datuk Ismail Yusof sebelum ini, iaitu skrip dan juga madani. Dan versi yang tuan-tuan mungkin baca di awal ini adalah versi yang kita keluarkan semula pada 19 hari bulan, buang gambar-gambar jadikan dalam bentuk buku. Dan hasratnya kalau saudara lihat seperti mana yang tertonjol di situ adalah Script for a Better Malaysia and Empowering Vision and Policy Framework for Action, ataupun membangun negara, visi dan kerangka dasar reformasi. Kita berhasrat untuk membina Malaysia yang lebih baik. Itu sebabnya seperti yang disebut oleh Datuk Ismail tadi dan disebut oleh Yang Berhormat Perdana Menteri bahawa bukan hasrat beliau untuk membina bangunan yang tinggi-tinggi, itu sudah ada, sudah cukup. Tapi hasratnya adalah, saya fikir bermula dengan dia telah kemukakan ketika ASEAN Renaissance. Dalam buku ini juga disebut oleh Datuk Ismail, saya cuba visualisekan untuk saudara dan saudari sekalian. Tetapi kalau kita lihat ini definisi. Definisi yang ada dalam muka surat 3 buku tersebut. Definisi ini adalah definisi yang dilahirkan oleh tuan-tuan dan puan-puan. Inilah definisi yang diangkat dalam Kamus Dewan. Ketika mencari apakah tajuk, Datuk Seri dia pernah bercakap, Datuk Ismail sebut tadi, 1996, 1997, beliau telah bercakap tentang masyarakat madani ketika itu. Akhirnya beliau memilih perkataan madani yang mudahnya ia telah pun ada di dalam Kamus Dewan. Dulu saya ingat lagi Kamus Dewan ni kami duk bawa dengan Surah Fazli, berat kena bawa sebab bila forum perdana ni tuan-tuan, forum remaja ni, definisi ni penting, terutamanya panel pertama, betul? Jadi panel pertama dia kena bagi definisi. Kalau dia gagal bak definisi ni, out. Itu ketika pengalaman kami ketika itu. Dan saya fikir definisi ini penting. Dan di mana dalam definisi ini, seperti yang dihuraikan oleh Datuk Ismail tadi, madani itu berarti maju dari segi pemikiran, kerohanian, kebendaan, materialistiknya, berkenaan masyarakat generasi, usaha untuk membentuk masyarakat dengan menyemai nilai-nilai kekeluargaan, manhaj itu terarah kepada pembinaan masyarakat. Ini dia kerangka yang dipilih dan malah diletakkan di dalam muka surat 3, satu muka surat khusus tentang definisi ini. Itu sebab kalau saudara membaca madani ini, saudara kena baca, Datuk Ismail ada sebut tadilah, nanti saya akan tunjuk, kena baca pendahuluannya, epilog dan di hujung penghargaan. Nak tahu dia punya jalan cerita, abang tu baca tengah-tengah. Yang akhirnya apa yang diangkat ialah nak mengangkat nilai kemanusiaan. Disebut oleh Datuk Ismail dalam mukadimah beliau tentang karamah insaniyah. Ini disebut selalu oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Malah dalam buku dia 2-3 kali diulang. Dia sebut juga soal pendidikan yang memanusiakan manusia. Ini terkait dengan Kementerian Pendidikan lah. Masa saya bentang dekat IAB baru ni, saya sebutlah soal ini. Sebab kerana Yang Muat Perdana Menteri, Menteri Pendidikan selalu sebut soal mengangkat karamah insaniyah. Kita nak mengembalikan karamah insaniyah. Yang kerana apa saudara sekalian? Disebut oleh Datuk Dr. Siddiq Fadil, sampai satu tahap kadang-kadang masyarakat ini hilang rasa malu. Hilang rasa malu apabila berlaku kebobrokan, rasuah, amalan tidak sihat, amalan yang tidak mampan, sampah nampak di tepi, tidak ada rasa cakna. Ini kerana apa? Kerana hilangnya apa yang disebut sebagai rasa malu dalam diri dan jiwa. Jadi semangat inilah yang nak kita kemukakan kembali di dalam badan ini. Jadi saya nak skip juga beberapa perkara yang ini dah disentuh oleh Datuk Ismail tadi tentang bagaimana Profesor Dr. Osman Bakar menyebut soal wawasan kenegaraan dan falsafah sosial. Saya rasa ini very impactful. Kerana dia menggambarkan bahawa, seperti yang disebut oleh Datuk tadi, Datuk Prof menggambarkan bahawa buku ini bagi beliau adalah satu wawasan kenegaraan.
satu vision seorang Perdana Menteri, ya, dan juga falsafah sosial. Okay. Dia yang jadi beratnya pada kita ni tuan-tuan, sebab bila dia jadi Perdana Menteri, dia dah ada buku dah. Ya, ini yang berat dia. Kalau kami di peringkat Institut Darul Ihsan, bila kita mencerna ataupun membuat naratif untuk pemimpin-pemimpin, biasanya kita bincang apa naratif ni tokoh ni nak bawa. Tapi bagi beliau, ketika membukukan bersama-sama dengan kita membengkelkan tentang Madani ini, beliau bercakap di hadapan itu, berbincang sebagai seorang Perdana Menteri. Vision dia tu sebagai seorang Perdana Menteri. Apa yang nak dia bawa? Itu sebab yang disebut oleh Datuk Ismail tadi, apabila catatan-catatan dari penjara tu, kerana apa tuan-tuan? Dia di penjara tu tak tahu keadaan yang agak gelap, kesorangan, tetapi apa yang membuka mindanya adalah buku. Kita membekalkan buku ni. Saya ingat lagi Datuk Ismail dapat list daripada peguam. Datuk, sila 10 buku minggu pertama. Minggu kedua, sebab buku tak boleh tinggal lama. Kalau tuan-tuan ada yang tokoh-tokoh di sini, saya ingat Datuk Awang juga ada pernah menghantar buku kepada beliau, buku itu akan dipulangkan selepas 2 minggu. Dia akan chop daripada penjara. Dan daripada buku-buku itu tuan-tuan, beliau tulis dengan tangan. Dan ini kita transkripkan balik dan idea-idea ni dikumpulkan oleh beliau untuk dijadikan buku naskah pada Madani. Satu vision yang ingin beliau sampaikan dalam konteks ini. Jadi saya fikir ini satu perkara yang cukup besar untuk kita gerakkan, dan mana beliau ada sebut secara jelas di dalam ini bahawa apa yang mainframe yang dia nak bawa adalah soal perubahan, dan kita juga boleh merubah keadaan. Ini banyak kali dia sebut dalam buku ini, bagaimana kita hendak ada usaha, tekad untuk membuat perubahan. Jadi saya tak nak sebut secara langsung, biasanya modul ni kami buat bengkel. Kalau bengkel 2 hari, tuan-tuan, kita boleh zoom in kan kepada bengkel dan sebagainya. Cuma di sini di dalam Madani juga, kalau saya lontarkan juga slide ini, kerana slide ini kita akan masukkan sebahagian daripada ucapan Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika dia lancarkan 19 hari bulan lalu. Beliau menyebut tentang asal muasal inspirasi kepada Madani, yang mana beliau kaitkan dengan istilah Madani yang disebut oleh Dewan Bahasa tadi, kepada pembinaan negara Madinatul Munawwarah yang diasaskan oleh Nabi SAW. Itu saya tak nak sentuh secara detail untuk kepada perkara tersebut, ya. Ini adalah antara kata-kata yang beliau ungkapkan. Dan dalam Madani juga banyak disentuh tentang konsep fiqh muwatanah, ya. Fiqh yang terbaru dalam konteks pembinaan negara. Sebab kita kadang-kadang terlalu berbicara perkara-perkara lama, sedangkan bahawa dalam fiqh ni dah berkembang, ya. Tokoh-tokoh seperti Raisuni, Radushi sebagainya telah menyebut soal bagaimana kita nak mengangkat human dignity, karamah insaniah ni tadi, mengangkat soal keadilan, soal kebebasan, soal hidup bersama dalam bingkai kesatuan dan sebagainya. Dan apabila dilancarkan logo Madani pada beberapa minggu yang awal bulan hari itu, antara perkara teras yang diangkat sebelum saya masuk kepada 6 rukun tadi adalah rukun negara. Saya kena sebut ini kerana ada yang bertanya, adakah Madani ini nak menggantikan rukun negara? Tidak. Kerana logonya itu, terasnya masih lagi diletakkan sebagai kerangka kepada rukun negara itu sendiri, ya. Baik. Dan kerangka inilah yang disebut tadi, ya, tentang kekuatan kita. Ini adalah sudutan daripada mukadimah buku tersebut. Daripada buku mukadimah ni saya dah ringkaskan, tapi saya ingat saya tak perlu pada suatu perkara yang lebih khusus nak kita bincang. Tapi di dalam ni disebut sebagai 7 perkara, soal raja perperlembagaan, demokrasi berparlimen, hak kebebasan rakyat, Islam, agama persekutuan. Ini adalah teras-teras dan yang telah pun dibincangkan oleh Datuk sebelum ini, ya. Baik, saya terus kepada beberapa perkara. Jadi agenda dasar Madani ini kita boleh rumuskan ianya tidak jauh daripada 4 perkara utama. Pertama, nak menyelesaikan masalah. Ini saya nak kaitkan nantilah, masuk kepada ciri-ciri 7 tadi dan 6.
Kedua, untuk mencorak masa depan. Keempat, memenuhi keperluan negara dan memenuhi potensi masa hadapan. Ya. Untuk itu, saudara dan sekalian, kalau kita lihat dari segi konsep yang ini adalah graf yang ada dalam buku Madani. Ya. Bagaimana kita berhasrat untuk melihat kepada pertama ialah kerangka dasar itu tadi, visi dia tadi, ya. Visi itu apa? Itu telah pun Datuk Ismail jelaskan, membina semula ekonomi, menjamin kesejahteraan, reformasi institusi dan mewujudkan pentadbiran beramanah. Itu jelas di dalam visi, ya, disebut. Cuma dalam nak menggerakkan visi itu, kerangka tersebut, kita memerlukan 6 perkara nilai rukun itu yang perlu digerakkan untuk masa depan Malaysia. Itu 6 perkara tadi. Dan dalam nak berhadapan dengan nak menggerakkan 6 rukun yang disebut sebagai kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan dan ihsan ini, ianya perlu digerakkan di dalam beberapa 8 keperluan penting dalam pembangunan negara. Jadi 8 pembangunan pentinglah yang Datuk Seri Anwar sebut, soal ekonomi, soal keuangan, soal perundangan, pendidikan, kemasyarakatan, kebudayaan, bandar dan luar bandar. Itu sebab dalam Madani ini tuan-tuan, dalam buku ini kalau saudara baca, saudara buka muka surat tentang kemampanan. Mampan itu akan dihuraikan dalam konteks ekonomi. Mampan itu akan dihuraikan dalam konteks keuangan. Mampan itu akan dihuraikan dalam konteks perundangan. Mampan itu akan dihuraikan dalam konteks pendidikan dan seterusnya kemasyarakatan, kebudayaan, bandar dan luar bandar. Itu dia punya gist di dalam buku tersebut. Tuan-tuan kena bacalah. Generasi sekarang ni, kita generasi ramai yang kurang membaca. Saya buat presentation dengan Tok Abah, saya panggil Tok Abah, Datuk Ismail Yusof dengan pegawai kerajaan. Ada yang sebut, Datuk, kami ni last sekali baca masa ambil master dululah. Sekarang ni tak baca dah complete buku. Buku ni muka depan, muka tengah, muka belakang. Tak boleh. Orang bahasa, saya fikir kena ada semangat membaca dengan luar biasa. Kerana PM kita mempunyai semangat membaca yang luar biasa. Tuan-tuan, ya. Kegairahan beliau terhadap buku ni cukup luar biasa. Malah beliau boleh membaca buku ni dengan memahami gistnya itu dan boleh quote dalam quotation dalam ucapan-ucapan beliau dan sebagainya. Ya. Jadi ini kita kena bangunkan balik generasi ilmu dan generasi yang kuat membaca. Dalam mendepani 8 keperluan tadi saudara sekalian, ini yang disebut oleh Datuk Ismail sebut tadi bahawa kita kena ambil kira perkembangan semasa. Dalam mengambil kira perkembangan semasa, kita gunakan teori post-normal times. Iaitu kena ambil kira perkara-perkara yang berkaitan dengan kerumitan, complexity. Sebab dalam hidup kita ni ada perkara yang kompleks. Ya, kesusahan yang kadang-kadang kita lihat perkara-perkara banyak dasar-dasar bertindan di antara satu sama lain. Kepentingan juga bertindan di antara satu sama lain. Kita berdepan dengan masyarakat yang kompleks. Anak muda kita sekarang dah luar daripada pemikiran tuan-tuan dan perempuan. Kalau kita sekarang ni guna WhatsApp dengan Telegram, anak-anak dah tak pakai dah Telegram dengan WhatsApp. Anak saya dah pakai Discord. Saya cari dia dekat Telegram tak jumpa. Apa saya tak, Muhammad, kenapa tak balai abah punya mesej kat ni? Oh, tak pakai WhatsApp dengan Telegram dah, pakai Discord. Dia dah pakai Instagram, ya. Dia lah lebih suka visualization daripada auditory ataupun kita yang bersifat jadi itu kompleksiti yang berlaku dalam keadaan sekarang ni. Kedua, percanggahan, contradiction, percanggahan. Hidup kita sekarang ni tuan-tuan tak boleh elak dalam suasana percanggahan. Percanggahan ini harus diurus. Kompleksiti ini harus diurus. Kita tak boleh kata percanggahan ni kita tolak. No, percanggahan adalah suatu perkara yang common ataupun sesuatu perkara yang biasa sekarang ini yang harus diurus. Boleh jadi percanggahan ideologi, boleh jadi percanggahan pandangan, boleh jadi percanggahan pegangan, dan boleh jadi percanggahan yang lebih kompleks lagi antara idealism, pertembungan agama dan sebagainya. Ini harus diurus. Keempat, soal kekacauan, chaos. Ya.
dan keserentakan, ya, yang berlaku, dan juga soal masa depan. Ini 4 perkara yang disebut oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam buku ini yang harus kita hadapi. Dan bagaimana nak menghadapinya? Ia melibatkan pengurusan. Bagaimana kita nak mengurus suasana yang berlaku itu, ya. Jadi saya tak nak pergi yang saya terus kepada 6 perkara yang kita bincang dalam ini. Yang pertamanya kemampanan, mampan, lestari. Apa lagi perkataan lain yang tuan-tuan boleh buka dalam kamus? 6 rukun ini, saudara sekalian, dia boleh jadi 2 keadaan. Satu, ia adalah suatu manhaj, kaedah untuk mengurus dasar. Jadi dasar itu harus ada mampan, harus ada sifat dia, mampan, sejahtera, daya cipta, hormat, keyakinan dan ihsan dari segi dasar. Tapi dalam aspek kedua, dia juga boleh satu set nilai yang kita boleh amalkan dalam kehidupan kita hari-harian. Jadi 2 perkara, saudara kena lihat perkara yang nak diketengahkan dalam konsep kata madani ini. Dia boleh, pertama, dia jadi suatu struktur, manhaj ataupun kaedah sebagai pembuat dasar. Tapi satu perkara lagi, dia boleh jadi sebagai satu perkara yang boleh kita amalkan ataupun kita boleh laksanakan kepada kehidupan kita pada hari-hari. Pertama, mampan, ya. Jadi kalau kita lihat kepada soal kemampanan, kalau saudara baca di dalam buku madani, dia akan mulakan dengan takrifan kebiasaan, takrifan kami. Dia akan mulakan 2 itu. Takrifan biasanya apa? Mampan ni biasanya kita bincang soal alam sekitar, pencemaran sumber alam, itu saja. Tapi mampan yang nak dibawa oleh Perdana Menteri ini adalah mampan yang lebih luas lagi, iaitu kehidupan itu sendiri. Ekosistem kehidupan itu sendiri. Yang mengambil kira keseluruhan entiti dalam kehidupan. Manusianya, haiwannya, tanahnya, alam sekitarnya yang kita ambil kira secara keseluruhan, berciterakan keunikan kita di alam kita sendiri. Sebab alam kita ni ada keunikan tersendiri dalam menjaga alam dan dia juga memenuhi piawaian antarabangsa. Itu sebabnya bagi mampan ini disebut visi Malaysia yang mampan. Ya, disebut jelas dalam buku ni visi Malaysia yang mampan. Apa dia? Matlamat yang dituju adalah untuk membangunkan kemampanan berdasarkan piawaian global untuk mempromosikan budaya yang mampan dalam semua aspek kehidupan serta mengurangkan potensi bencana alam. Jadi kita ambil kira soal apa orang panggil SDG, Sustainable Development Goal, ya, dan mampan dalam hidup kita seharian pun kita kena ambil kira, soal sampah, soal benda-benda yang kecil, ya, soal kebersihan, segala-galanya kena bermula daripada rumah, ya. Ini yang nak dibawa oleh beliau. Jadi oleh yang demikian, kemampanan ini bukan semata-mata dari aspek sumber alam, tapi termasuk juga soal ekonomi, ya, yang kena ambil kira elemen kemasyarakatan. Kena ambil elemen anak bangsa masa depan. Jangan menjadi soal kerakusan dari segi keuntungan semata-mata. Jadi itu sebabnya kemampanan itu termasuk jugalah dari segi budayanya, tingkah laku sosial, sama ada dari aspek individu ataupun secara keseluruhan. Itu mampan yang nak dibawa dari segi dasar dan juga apa yang tuan-tuan boleh amalkan dalam kehidupan kita seharian. Seterusnya kita pergi kepada kesejahteraan. Ya. Kesejahteraan ni satu perkara yang cukup penting lah. Kalau kita baca karya Al-Farabi, Al-Madinatul Fadilah, kesejahteraan ni satu perkara yang akhirnya orang cukup nak cari, ya. Hidup nak sejahtera. Tapi kesejahteraan itu dia berbeza-beza, mengikut budaya, mengikut umur, mengikut kedudukan dan sebagainya, ya. Itu sebabnya dalam visi Malaysia yang sejahtera disebut bahawa matlamat kita adalah mewujudkan sebuah negara sejahtera melalui pertumbuhan ekonomi yang mampan, seimbang dari satu sisi,
kesuburan amalan kerohanian dari satu sisi yang lain, justru memperkasa seluruh rakyat Malaysia tanpa mengira kaum, agama dan latar belakang. Jadi bukan semata-mata sejahtera itu wang dan ringgit, tuan-tuan. Bukan sejahtera itu keuntungan. Bukan sejahtera itu semata-mata kerana keperluan-keperluan fizikal. Tapi sejahtera dalam takrifan kami yang dibawa oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah konsep keseimbangan, al-falah, ya, yang dilaungkan di dalam azan kita setiap hari, 5 kali sehari, konsep al-falah, kejayaan. Ya, kesejahteraan itu terkait dengan sejahteranya jasmani dan jahteranya rohani kita. Ya, solat kita, ya, amalan-amalan kerohanian kita, zikir kita, rapatnya kita dengan Al-Quran, itu perkara-perkara yang kita lihat diutamakan, walaupun ianya progresif sifatnya, tetapi dia merangkumi perkara-perkara yang bersifat fizikal dan juga rohani, kerohanian, ya. Dan inilah yang beliau sebut, apabila nak mencorak dasar yang sejahtera, Malaysia yang sejahtera, ianya haruslah mengambil kira perkara-perkara yang saya sebut tadi, mengira tanpa dan mengiktiraf juga agama lain, golongan lain, dan dalam arti kata lain, biarlah formula kesejahteraan Malaysia ini dapat dibelajar ataupun dipelajari juga oleh generasi-generasi lain, ya. Itu yang dalam konteks kesejahteraan yang disebut. Baik, yang seterusnya adalah soal daya cipta. Daya cipta ni satu perkara yang cukup unik saudara sekalian, kerana ia adalah suatu perkara dan menggerakkan pada masyarakat. Kalau kita lihat dalam masyarakat moden pada hari ini, kalau nak menjadi satu masyarakat yang maju, masyarakat yang berdaya saing, masyarakat yang dilihat ke hadapan, kita harus juga cemerlang dalam konteks inovasi dan juga daya cipta. Yang inilah yang definisi pertama tadi yang saya tunjuk tadi, soal perkara-perkara kebendaan itu, fizikal itu, ya. Bagaimana kita kena mewujudkan satu budaya daya cipta yang kreatif, ya. Kita jadi bukan semata-mata generasi pengguna, tetapi generasi yang pengguna, tetapi generasi yang dapat memberdayakan daya cipta, ya. Sebab ramai di kalangan kita jadi generasi pengguna. Kita guna Facebook, kita buat kita guna Lazada, kita guna Shopee, kita guna Grab. Ini semua adalah inovasi daripada luar. Kenapa kita tidak mahu memperkukuhkan daya cipta kita sendiri? Bagi contoh, Dewan Bahasa kita dah ada kamus kita sendiri yang kita boleh bangunkan dengan apps, dengan ni, dan saya rasa itu dengan kalau kamus Dewan Bahasa yang kita cari dalam online tu, saya rasa itu cukup membantu bagi saya lah dalam kita ni, dan kita boleh perkasakan lagi kaedah itu. Jadi visi Malaysia yang berdaya cipta yang diharapkan oleh Perdana Menteri adalah matlamat kita untuk membudayakan daya cipta dalam kalangan masyarakat dan merubah kecenderungan bangsa daripada semata-mata pengguna kepada penjumbang aktif dalam revolusi digital dan teknologi yang mengubah dunia. Namun demikian, dalam revolusi digital dan teknologi mengubah dunia itu, bagi beliau, dia mewujudkan ada elemen-elemen kemanusiaan yang diangkat. Maknanya pembangunan teknologi itu janganlah untuk memusnahkan nilai-nilai kemanusiaan. Ianya harus diangkat. Dan yang penting di sini, saudara-saudara sekalian, ialah memupuk ekosistem proses kreatif. Sebab daya cipta ni dia ada kaitan dengan proses kreatif. Saya nak sebut ini adalah kita nak kaitkan dengan anak-anak muda, ya. Kerana dalam IDEA kami terlibat dalam banyak kajian berkaitan dengan undi 18 dengan anak muda. Dan kita dapati anak muda sekarang ini dia tak nak lagi soal kita mengadakan program untuk dia. Hanya menjadi peserta. Mereka dilibatkan daripada awal. Mereka ada unsur-unsur empowerment, pemberdayaan ini di kalangan generasi muda. Itu sebab tak ramai dah join persatuan, tapi dia ada persatuan dia sendiri dalam Facebook, dalam dunia digital dia. Bahkan dia ada kopi, dulu kita ada kedai kopi bersembang, sekarang ni orang bersembang dalam kedai kopi digital. Ya.
Boleh sampai pukul dalam clubhouse tu boleh sampai 3-4 pagi anak-anak muda ni bersembang. Ada yang bercakap pasal bahasa dan sebagainya. Jadi ini satu perkara ekosistem kreatif yang kita kena pupuk, kita kena galakkan, khususnya di kalangan anak muda yang boleh kita gerakkan dalam konteks berdaya cipta. Dalam konteks individu, berdaya cipta dan inovasi, kita kena ada kemampuan atau kemahuan untuk belajar, ya, untuk kembangkan, perkukuhkan sistem dan juga cara kerja kita, ya, menggunakan IT dan sains sebagainya supaya ia dapat digunakan dengan yang lebih positif dan dinamik lagi. Baik, kemudian seterusnya respect, ya, iaitu ataupun dalam bahasa iaitu hormat, nilai hormat atau nilai respect. Dalam skrip dia guna R, respect. Madani kita highlightkan hormat, dan hormat itu merujuk kepada visi Malaysia yang saling menghormati, ya. Datuk Seri menyebut bahawa visi Malaysia yang saling menghormati khusus kepada visi kita adalah membentuk sebuah masyarakat Malaysia yang adil, saling menghormati, berdedikasi, punya nilai kesamaan dan berintegriti tinggi. Ini antara key point yang beliau sebutkan, supaya hormat dalam hal ini bukanlah hormat kerana takut. Ini disebut dalam bab ini, hormat bukanlah kerana hormat itu takut, tetapi hormat itu adalah hormat bersifat kasih dan prihatin. Hormat bukan hormat yang taklid buta, ketaatan yang mutlak sampai tak boleh nak pertikai ataupun nak berdebat dan berdialog. Hormat itu juga mengandungi istilah maruah manusia, budi bahasa, kesopanan yang menjadi asas kepada mengangkat maruah keinsanan yang saya sebut tadi. Jadi dasar hormat ini meliputi individu dan masyarakat terpinggir. Hormat kepada pelancong juga, ya, disebut dalam naskah Madani, pelarian, penghijrah, pekerja asing. Nilai hormat ini menjadi suatu nilai kebangsaan. Ini unik. Kerana nilai hormat ini berbeza dengan culture lain. Kalau Datuk Dr. Siddiq Fadil dulu menyebut bahawa nilai hormat kita itu nilai yang cukup halus, mulus, ya, dalam konteks kepelbagaian bangsa kita. Jadi contoh nilai gotong royong. Ada konsultan daripada luar seperti di Korea, Jepun sebagainya datang ke Malaysia belajar nilai gotong royong. Kerana nilai gotong royong tu satu perkara yang ada dalam budaya kita. Buat satu pekerja dengan gotong royong untuk kenduri kendara dan sebagainya. Kalau nak buat kenduri kahwin ni, kalau di kampung saya lah zaman dulu-dulu tu, dia ada mesyuarat sebelum nak mendudukkan orang namanya. Majlis mendudukkan orang. Sekarang ni dah tak ada dah. Jadi mendudukkan orang ni maksudnya satu kampung bincang, kenduri 2 minggu lagi, siapa nak buat ni, siapa nak buat ni. Nilai gotong royong ini dah mula terhapus. Dan saya masih ingat lagi Tan Sri Ainuddin, tokoh besar itu, dan juga dia pernah menyebut bahawa satu perkara Arifin yang dah hilang dalam masyarakat kita adalah budaya bersembang. Kata apa bersembang, ramai orang bersembang Tak, dia kata bukan budaya bersembang itu. Maksud dia budaya bersembang dulu petang-petang kita akan ziarah rumah orang lain dan bersembang dengan orang tua dan sebagainya. Dia kata budaya dan culture tu dah tak ada dah. Cuma sekarang ni saya kata ada juga Datuk. Sekarang ni dia bersembang pakai telefon. Tak ada dah budaya ni. Kita pergilah ke kedai-kedai makan, saudara boleh tengok dalam keluarga. Mak, ayah apa semua tu. Nak tanya pasal nak makan apa ni, dia tak tanya mulut dah. Dia tanya dalam WhatsApp. Nak makan apa ni kat kedai ni? Dia tanya dalam WhatsApp. Masing-masing tulis dalam WhatsApp. So komunikasi dah jadi macam tu. Dalam keluarga saya pun, saya duduk dalam keluarga extended family. Mana satu rumah tu ada 2-3 keluarga dekat-dekat. Jadi dulu mak mertua terpaksa panggil. Sekarang tak ada. Mak mertua beritahu, mak dah ready, jom makan dalam WhatsApp. Jadi culture tu dah berubah. Budaya itu dah berubah. Cuma bagaimana budaya ini kita nak ada nilai-nilai kita balik dalam hormat dan sebagainya. Tak ramai dah anak-anak muda seperti generasi saya, kalau dia pergi melancong ke mana-mana tu, dia ada nilai nak pergi ziarah orang tua dia. Tak ada. Culture tu pun dah ramai, dah lulus dah. Dah luluh dah. Kadang-kadang kita tengok sepupu-sepupu ke anak-anak saudara tu, dia main lalu je depan rumah pakcik dia.
Tahu-tahu dia dah singgah dah. Kamu telefon pun tak. Kita minta orang Perak. Jadi terkeluar lah. Saya Perak dengan Kelantan. Orang rumah Kelantan, saya Perak. Jadi budu campur tepoyak. Jadi dua benda tu dia susah nak ubah. Jadi hormat ini satu perkara yang penting. Yang dua elemen yang Datuk Seri Anwar sebut, negatif dia dan juga positif dia. Negatif, jangan hormat itu sampai taklid buta, tetapi hormat yang lebih kepada mengangkat nilai kepada keinsanan. Kemudian seterusnya, nilai keyakinan. Ada orang komen lah, kenapalah gambar kucing kat sini kan. Nilai keyakinan, yakin. Bagi dalam nilai keyakinan ini, saudara sekalian, ataupun dalam bahasa Inggeris disebut trust, dalam skrip kita sebut trust, ia berkaitan dengan beberapa perkara. Datuk Seri Anwar Ibrahim memahukan visi Malaysia yang diyakini. Disebut perkataan diyakini dalam bahasa Inggeris guna trust. Ada kata trust ni amanah. Tetapi yang dia nak sebut ni keyakinan. Kerana apa? Kerana yang saya sebut tadi, nilai malu dengan isu-isu rasuah, isu-isu integriti, kleptokrasi sebagainya tu, akhirnya membawa hilang nilai-nilai keyakinan kepada pelabur. Hilang keyakinan oleh rakyat. Kadang-kadang rakyat rasa marah dengan orang politik ni. Kejap tukar kerajaan, kejap tukar ni, kejap deal dengan ni, kejap deal dengan ni. Saya sebagai pengkaji sains politik, saya rasa sains politik di Malaysia ni lengkap dah. Semua parti-parti dah jadi kerajaan. Kalau dulu rasa takut dengan hantu DAP tu, benda ni disebut kan, orang ramai. Tapi semua dah merasa bekerjasama dengan DAP. Jadi saya rasa itu satu perkara yang dinamik lah sebagai penganalisis politik dalam konteks Malaysia. Dan DAP juga dah bergerak dah. Dari dulu yang sentimen ni dah bergerak. Kawan-kawan dalam PAS juga dah bergerak. Apabila dahulu dengan segmentasi tertentu, akhirnya berlaku sedikit dinamik. Jadi ini satu proses yang menarik dalam pembangunan politik di Malaysia. Tapi hari ini bukan ceramah pasal politik ataupun kajian politik, tapi dia amat menarik. Jadi visi Malaysia yang diyakini, yang disebut oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah komitmen kita adalah jelas, usaha-usaha untuk memulihkan semula keyakinan terhadap negara harus disegerakan untuk membangunkan semula serta mengukuhkan perpaduan dan kerjasama antara kerajaan dan rakyat. Serta dalam kalangan individu, keluarga, masyarakat, pertubuhan yang berdiam dalam negara ini, inilah asas masa hadapan yang lebih baik, iaitu keyakinan. Dan keyword keyakinan adalah amanah. Trust. Amanah. Kerana ikrar bertanggungjawab moral kita itu, bila kita sebut perkataan amanah, dia bukan amanah dengan orang yang kita kontrak atau kita orang berurusan. Tapi amanah itu adalah hubungan kita vertikal. Hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu keyakinan dan kepercayaan inilah yang telah pun tergugat harus diperkukuhkan kembali melalui institusi-institusi hizbah. Sebab dalam madani, kalau saudara lihat setiap satu rukun itu ataupun dalam diagram yang ditunjukkan itu, carta yang ditunjukkan, ada disebutkan soal keperluan untuk ada badan yang membuat hizbah ataupun membuat semakan. Perlu ada pihak yang kita lantik untuk melihat sejauh manakah perkara-perkara yang perlu kita tambah baik dan sebagainya. Ini adalah perkara-perkara yang perlu diperkukuhkan, dan bukan saja keyakinan itu dalam peringkat lokal, tetapi keyakinan serantau malah di peringkat antarabangsa. Dan di sini dalam menghuraikan keyakinan ni, Datuk Seri sebut soal menoktahkan. Dia sebut cara dia, menoktahkan dasar, tunggu dan lihat. Dasar ini tuan-tuan banyak berlaku sebab kita tak tahu bos kita ni berapa lama dia pegang. Contoh. Sekarang tukar politik kan, bos kita kan berubah. Dasar berubah lagi. Ini saya tahu ni, bila kami buat FGD, Focus Group Discussion dengan kaki tangan awam, cik, ni kajian ni boleh berapa lama? Jadi dia ada noktah itu. Jadi dasar tunggu dan lihat ini perlukan noktah. Kerana apa, saudara sekalian? Yang kita perlukan, seperti yang disebut oleh Datuk Seri, ialah kita perlu pembuktian ketindakan. Keyakinan tidak ditagih dan tidak dibeli. Keyakinan tidak ditagih dan tidak dibeli. Keyakinan perlukan pembuktian tindakan. Itu sebabnya daripada hari pertama beliau menjadi Perdana Menteri, beliau buktikan soal tindakan ni satu persatu apa yang perlu dilakukan.
Jadi itu sebabnya tuan-tuan dan puan-puan, Dewan Bahasa saya fikir antara perkara yang penting, amanah penting, kita perlu gerakkan segera dengan tindakan. Memajukan bangsa, anak-anak kita dan juga soal bahasa ni kita kena bergerak, dan saya suka sangat semangat yang dibuat oleh Dewan Bahasa apabila dia bekerjasama dengan semua pihak. Ini penting, kita kena kerjasama dengan semua pihak untuk mengukuhkan lagi keyakinan kepada culture dan pengukuhan lokal kita. Ini kita kena tiupkan kepada anak-anak muda. Sebab bila dia balik, itu sebab saya selalu sebut kepada rakan-rakan, kalau boleh Dewan Bahasa ni dia kena pergi juga menyantuni anak-anak kita yang nak belajar luar negara ni. Contoh-contoh kursus-kursus persediaan di Kolej Mara, Banting, Seremban dan sebagainya. Kita kena bercakap dengan mereka ni. Terutamanya yang di overseas. Bukan semata-mata kita pergi overseas pergi melawat, tetapi kena ada kursus yang kita buat dengan mereka ni untuk memahamikan konteks lokal. Yang ini harus ada. Sebab saya kadang-kadang saya tengok juga mata pelajaran tu, ada pelajaran dia sebab bagi saya falsafah ilmu ni, philosophy of knowledge ni penting. Pelajaran falsafah ilmu ni. Sebab saya masa master tu sempat dengan Datuk Siddiq Fadil, beliau membuka minda tentang falsafah ilmu. Bagaimana melihat falsafah ilmu dari kerangka barat, lokal kita dan juga dalam budaya Islam. Ini perlu ada. Perlu kita gerakkan. Jadi keyakinan ini harus kita kembalikan insya-Allah dengan lebih kukuh lagi. Seterusnya saudara sekalian, yang terakhir adalah ihsan, care and compassion. Yang ini saya fikir antara perkara yang paling utama juga selain daripada kesejahteraan ialah ihsan. Dan ihsan ini dalam Islam adalah suatu perkara yang cukup besar sekali. Kerana kita kalau kita tengok dia bersumber kepada hadis Jibril. Kita tahu kan hadis Jibril, apabila Jibril datang bertemu dengan Rasulullah dan kita tahu kisahnya tentang 3 perkara, ditanya tentang Islam, iman dan ihsan. Dan ihsan dalam arti kata ini cukup visi Malaysia ni yang lebih ihsan. Dia letak di sini lebih ihsan. Matlamat kita adalah untuk menyuluh semula bara keihsanan dalam jiwa rakyat jelata. Ihsan bukanlah semata-mata mempedulikan golongan yang kurang bernasib baik, malah turut memberdayakan seluruh rakyat melalui penyediaan keperluan asas yang mencukupi, makanan bergizi seimbang, perumahan mampu milik, penjagaan kesihatan, perkhidmatan yang bersesuaian, sokongan berterusan golongan miskin yang terpinggir. Jadi ihsan itu adalah bukan semata-mata penyelesaian sepintas lalu, tetapi adalah suatu penyelesaian tanggungjawab sosial untuk kita mengeluarkan mereka menjadi manusia. Ini dah konsep memanusiakan manusia. Bukan mereka tu dijadikan hamba tu kita lihat. Kita kena lihat manusia itu adalah insan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Memberikan jiwa balik kepada ihsan. Bagaimana kita melihat masyarakat yang kurang bernasib baik di luar bandar, kita bantu. Malah golongan kita ada juga istilah sekarang ni miskin bandar. Ada juga orang dia sekejap miskin, sekejap kaya. Sekejap M40, sekejap B40. Dia ada golongan tengah-tengah tu. Dia B40, dia M40. Kejap dia jadi, bulan ni jadi B40. Road tax kena bayar, kereta masalah. Pula anak nak kena masuk sekolah. Bulan Januari, Disember, kena pula road tax kena. Ini 3 bulan ni, jadi B40 lah kami. Bulan tengah sikit dah M40. Jadi dia ada. Itu sebabnya dalam di sini Datuk Seri sebut secara jelas bukan soal statistik, soal real di bawah. Malah beliau menyebut bahawa keperluan untuk tuan-tuan dan puan-puan kaki tangan kerajaan turun di bawah, merasai apa masalah di bawah masyarakat. Untuk itu penyelidikan penting. Itu sebabnya kami di Institut Darul Ihsan kita promote betul budaya research based society, masyarakat berpenyelidikan. Iaitu sebarang polisi yang nak dibuat, sebarang gerak kerja yang nak dibuat, kita engage ataupun kita cuba libatkan penyelidikan yang dah sedia ada, ataupun kita minta pihak membuat penyelidikan, melihat apa perkara yang berada di bawah. Jadi ini kita kena buat scanning ataupun pemantauan, melihat apa isu sebenar yang berada di bawah sana, dan itu dijadikan unjuran penyelesaian jangka pendek dan jangka panjang. Ini yang kita gerakkan.
tidak semata-mata ihsan itu hanya kesejahteraan dan perasaan belas kasihan saja. Dalam konteks tarifan biasa. Tetapi tarifan kami ini dia lebih luas lagi. Ihsan dalam konteks tarifan menyelami sepintas lalu apa yang dialami dan kita cuba bawa mereka tu keluar daripada. Kami pun dah buat kajian di peringkat IDER sebagai contohnya dengan pekerja-pekerja dengan di Selangor ada skim hijrah. Jadi bila kita buat kajian dengan skim hijrah, banyak pendekatan yang kita buat nak minta orang yang meniaga tepi jalan ni, yang kita bantu hijrah ni, pergi kursus. Bagi mereka kami bukan nak kursus bang. Kami nak coaching. Oh ya, coaching. Dia sebut coaching kan. Kami nak orang bantu dia. Sebab bila pergi kursus ni banyak sangat teori. Tapi boleh tak abang, yang pergi kursus ni datang jumpa kami ni, tengok kami ni macam mana kami nak berkembang, next level. Buat sikit-sikit. Coaching, dia nak begitu. Itu sebab kita lihat kadang-kadang konsep-konsep baru dalam negara maju, dia banyak mereka ada petugas sosial yang turun ke bawah. Jadi kita pun mungkin kena ada juru-juru bahasa kita. Sekarang ni dah ada konsep munshi dewan sebagainya, tokoh-tokoh bahasa untuk turun ke bawah bagi penerangan dan mengeluarkan istilah-istilah baru. Dan saya fikir ini satu perkara yang telah dibuat oleh DBP, cepat keluarkan dalam media massa dan sebagainya. Cuma kena beralih sikit ke TikTok untuk memperkenalkan istilah-istilah ni. Yang akhirnya alhamdulillah kita boleh gunakan istilah-istilah jayawara, istilah-istilah yang kita boleh kembangkan lagi dalam korpus bahasa Melayu, insya-Allah. Jadi ini asas-asas yang telah ada dalam Madani, dan ada Profesor Datuk Dr. Muhammad Nur Manuti dah gariskan elemen-elemen Islam yang ini pun kami tengah cuba buat dalam bentuk buku, insya-Allah. Saya tak nak fokuskan ini, dan saya nak tutup saudara-saudara sekalian dengan menyebut bahawa naskah ini perlu saudara baca. Penerangan hari ini saya fikir tidak cukup untuk menjadi generasi berilmu pada masa akan datang. Membaca dan proses ilmu ni penting. Kerana itu jugalah ditegaskan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah, Allah SWT pilih tuan-tuan ya. Dalam banyak surah. Ayat Quran ni diturunkan sekaligus, tetapi diturus beransur-ansur kepada Nabi Muhammad SAW. Secara beransur. Sunnatut tadarrush. Beransur-ansur. Tapi yang dipilih beransur-ansur ni, ayat yang dipilih beransur-ansur ni Iqra. Surah Al-Alaq itu. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menjadikan. Allah angkat aspirasi ilmu, pembudayaan ilmu, membaca. Kita harus menjadi generasi yang berbaca dan pembelajaran sepanjang hayat, continuous learning. Bagi saya, kalau saudara dah ada sijil, pergi diploma. Kalau saudara dah ada diploma, mesti ada degree. Saudara dah ada degree, saudara kena buat master. Saudara dah buat master, saudara kena buat PhD. Dah ada PhD, boleh buat PhD satu lagi. Dan kita kena dorong. Saya masih ingat lagi Profesor Dr. Ahmad Totonji. Dia menyatakan, brothers, you need to make sure that among your brothers, dengan sahabat ni, dorongkan. Majikan kena bantu. Yang tak ada PhD master, buat master. Yang ada PhD master. Sebab apa? Dengan belajar ini tuan-tuan, kita dapat menstrukturkan ilmu kita. Dan saya rasa menstrukturkan ilmu ni penting dalam konsep pembelajaran ini. Dan kita sebab kita nak bawa perubahan budaya. Perubahan budaya ni mesti akarnya pendidikan. Dan pendidikan tu mesti learning, belajar, unlearn. Untuk tidak belajar. Sebab ramai kita ni, dia suka pegang apa yang telah dia pelajari, tak nak unlearn. Nak berhenti untuk tukar, unlearn dan juga relearn untuk belajar kembali. Kerana apa saudara sekalian? Asasnya adalah innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah keadaan sesuatu kaum sehinggalah mereka merubah keadaan diri mereka sendiri. Ini disebut oleh saudara Datuk Seri Anwar Ibrahim, malah ianya sejajar dengan falsafah pendidikan negara. Jadi ini saya fikir antara perkara yang penting yang perlu diperkukuhkan. Saya nak tamatkan dengan satu kisah. Kisah ni kisah motivasi yang selalu saya bawa dalam program-program motivasi masa zaman sekolah-sekolah dululah dengan saudara Fazli Tajwid. Saya baru teringat balik kisah ni.
Kisah dengan seorang tokoh Yahudi bernama Munshi Dayan. Okay. Saudara boleh Google, Munshi Dayan ni dia adalah seorang general Yahudi, Israel yang bermata satu. Masa saya di UK, saya pernah cari biografi Munshi Dayan ni, memang ada. So Munshi Dayan ni antara yang terkenalnya beliau adalah beliau dalam Parlimen Israel membentangkan kod etika bagaimana untuk menghancurkan umat Islam. Itu dibentangkan dalam Parlimen Israel. Ada biografi dia, boleh Google. Kod etika tu dibentangkan, kemudian apabila dia bentangkan, seorang lagi daripada ahli parlimen bangun. Dia kata, "Hei Munshi Dayan, bodoh, goblok, bangang." Tapi dia tak sebutlah goblok, bodoh, bangang tu bahasa dia, ini bahasa saya. Kenapa yang diungkapkan, diterjemahkan, dilontarkan kod etika ni? Kalau orang lain dapat baca, orang Islam dapat baca, ini perancangan kita, sepatut disembunyikan. Tapi Munshi Dayan, dia bangga, dia bercakap dalam parlimen, dia bercakap bahawa, saudara, kalau dokumen ini dapat kepada tangan orang Islam tak baca. Kalau saudara baca pun, baca sampai habis. Baca, kalau baca pun, baca tak habis. 3 muka surat, tidur. Kalau habis pun dia kata, habis pun baca, tak faham. Baca muka surat pertama, tak faham. Baca muka surat, Allah beratlah Cik Arifin nak baca buku Datuk Seri Anwar ni, tak faham saya, mengulang. Tak faham. Dan Munshi Dayan kata, kalau dia faham pun, dia tak akan buat apa-apa tindakan untuk perkara tersebut. Kalau dia buat tindakan pun, tindakannya separuh jalan ataupun tak habis. Itulah persepsi tuan-tuan dan puan-puan oleh orang lain kepada kita yang harus kita ubah. Dan saya rasa perubahan dalam masyarakat ini boleh dimulakan daripada Dewan Bahasa dan Pustaka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.